dipertandingkan, ya, pengurusi negeri bukan dipertandingkan untuk melantik pengurusi keadilan negeri mana-mana negeri pun, ya, tidak dipertandingkan, tidak ada undian mana-mana pun, ya. Itu adalah kuasa mutlak bagi seorang presiden. Sama juga ketua wanita, dia ada kuasa mutlak, dia melantik ketua-ketua wanita negeri. Tetapi Datuk Seri Ibrahim tidak menggunakan pakai terus kuasa ini. Sebaliknya, di dalam melaksanakan kuasa yang beliau ada, beliau juga mendengar pandangan cabang-cabang. Ya, berlaku juga di Pahang. Saya juga turut menyaksikan sendiri bagaimana untuk melantik seorang pengurusi keadilan di Pahang dan juga di negeri lain. Biasanya Datuk Seri Ibrahim akan memanggil semua ketua cabang, bertemu dengan semua ketua cabang dan mendengar pendapat-pendapat. Ya, seperti biasa, setiap pendapat tidak semestinya mengikat keputusan Datuk Seri Ibrahim sebab dia ada kuasa itu. Ya, tapi dia akan mendengar. Ya, kemungkinan pandangan kamu, mungkin kamu juga tidak suka kepada pengurusi ini kerana masalah peribadi je pun. Ya, masalah peribadi, maka kamu tak suka. Ya, mungkin ada orang ni tidak suka pada pengurusi ini kerana mungkin dari segi sikap, ya, kerjanya yang dia tidak berkenan. Ya. Dan semua ini didengar oleh Datuk Seri Ibrahim dan beliau akhirnya membuat keputusan di atas keyakinannya siapa yang beliau rasa layak untuk memimpin negeri. Ya. Sebab ini bukan jawatan yang dipertandingkan, tetapi itulah hak Presiden untuk melantik. Tetapi beliau di dalam melaksanakan hak itu, beliau juga mendengar pandangan-pandangan daripada ketua-ketua cabang. Jadi kadang-kadang ada ketua cabang ni salah faham bila dia dengar bila dia dipanggil untuk memberikan pendapat, menentukan pengurusi negeri, ya, dia kira majoriti. Ya, kita orang majoriti semua nak orang A sebagai pengurusi. Tetapi kenapa B dilantik? Ya, sebenarnya bukan majoriti. Ya, kamu dipanggil hanya untuk didengar oleh Datuk Seri Ibrahim, ya, tentang pandangan kamu. Siapa yang kamu rasakan sesuai untuk menjadi pengurusi negeri. Tetapi keputusannya adalah terletak Datuk Seri Ibrahim. Ya, kerana dalam politik ini macam-macam, saudara. Dalam politik ini, ya, kita kena faham, majoriti bukan semestinya benar. Minoriti juga bukan semestinya salah. Ya, ini sistem politik kita. Majoriti bukan bermaksud benar. Minoriti juga bukan bermaksud dia salah. Ya, akhirnya yang harus dilakukan oleh Presiden adalah mengikut pertimbangan beliau. Setelah mendengar semua pandangan ketua-ketua cabang, maka dibuat satu keputusan yang beliau rasa adalah keputusan yang paling baik untuk beliau lakukan. Jadi kita kenalah menghormati hak ini kerana itu hak Presiden. Sama juga kita sebagai ketua cabang. Kadang-kadang kita mempertikaikan hak orang lain, tapi hak kita guna juga. Ya, kita mempertikaikan hak Presiden. Melantik orang ni, melantik setiausaha politik, melantik ketua penerangan, melantik ketua komunikasi. Kita mempertikaikan mereka. Tetapi bila kita jadi ketua cabang, kita juga ada hak. Bayangkan kita nak lantik setiausaha kita lantik ketua penerangan, kita nak lantik komunikasi di cabang, ada orang lain pertikaikan. Apa perasaan kita? Ya, kalau hak kita jaga sesungguh. Tapi hak Presiden kita nak petikai. Ini tak adil, saudara. Ya. Anda sebagai ketua cabang juga ada hak sebenarnya. Dan bayangkan kalau anda melantik setiausaha cabang. Atau melantik ketua penerangan. Atau melantik apa semua pun. Ya, dipertikaikan oleh orang lain. Semestinya kita akan rasa, akan rasa agak sedih lah, ya. Apabila kuasa yang ada pada kita dipertikaikan orang. Ya. Sebab itulah parti menggalakkan, ya, sama ada Presiden atau ketua cabang, ya, untuk melantik mana-mana jawatan sebaik mungkinnya berunding dengan jawatan kuasa di peringkat cabang, mendengar pandangan mereka. Tidak semestinya kamu terikat dengan pandangan mereka. Hak melantik setiausaha cabang adalah hak ketua cabang. Ya, tapi sebaiknya kita bincang dengan jawatan kuasa, mendengar pandangan-pandangan mereka. Ya. Mendengar bukan bermakna kita akan ikut mana-mana, terpaksa ikut mana-mana cadangan. Itu tidak. Ya, kurang-kurangnya kita tahu pandangan. Mungkin apa yang kita nak, calon yang kita nak pilih itu, kita tak tahu, ya, tentang latar belakangnya. Ya. Kita tengok okey. Tetapi mungkin kalau kita dengar dari pandangan-pandangan yang lain, mungkin ada pandangan-pandangan jawatan kuasa lain yang mempunyai pandangan yang berbeza daripada apa yang kita sangkakan. Ya. Jadi dia boleh membantu kita dalam membuat keputusan. Jadi sebab itulah ini juga dilakukan oleh Presiden di dalam melaksanakan tugasnya. Janganlah kita pertikaikan kenapa orang ni jadi setiausaha politik, setiausaha ni ketua penerangan, kenapa orang ni, itu hak dia.
kalau kita jadi presiden nanti, kita akan gunakan juga hak itu. Ya, kita akan gunakan juga hak itu. Ya. Kecuali kita dapat buktikan satu perkara yang menyalahi undang-undang, yang melanggar parti, peraturan parti dan sebagainya, ya, boleh kita kemukakan untuk kita nyatakan kepada presiden bahawa jawatan itu tidak seharusnya diberikan kepada orang ini kerana orang ini ada mempunyai kes-kes dan sebagainya. Ya, tapi kalau kita ada masalah peribadi, kita hanya tak suka kepada dia, janganlah kita paksa presiden untuk buang dia. Ya. Dan kita anggap musuh kita mesti musuh semua orang. Tak boleh, dalam politik tak boleh macam tu. Ya. Kadang-kadang kita ni tak suka kepada A, maka sesiapa kawan kita akan paksa, jangan kamu berhubung, jangan kamu berkawan dengan A ni. Tak boleh. Kita ada masalah peribadi antara kita dengan dia, selesaikan antara kita dengan dia. Jangan kita babitkan dengan orang ahli-ahli kita yang lain. Ya, ini akan melebarkan lagi perpecahan yang berlaku di dalam parti. Ya, jangan kita hasut orang lain supaya membenci musuh kita. Ya, sedangkan permusuhan kita hanya permusuhan peribadi. Kita tak setuju dengan pandangan dia, tidak setuju dengan pendapat dia, ya, maka kita tak setuju dengan pandangan dia, dengan pendapat dia, maka kita level dia sebagai kartel. Ini pun tak betul dalam parti ni. Ya. Kita dah bunuh kartel. Kartel terbesar, kita dah bunuh, dah campak keluar dah. Ya. Tetapi kita wujudkan satu kumpulan lain yang kita sendiri labelkan sebagai kartel. Ya, kartel 2.0, kemudian kita ramai-ramai berpadu tenaga hasut orang lain supaya memusuhi kartel ini. Ini satu kerja yang bodoh, satu kerja yang sia-sia dan membuang masa. Ya, musuh kita dah buang, dah campakkan. Kalaulah ada saki-baki pun okey, kita tanganinya. Jangan kita label satu puak lain yang berbeza pendapat dengan kita sebagai kartel 2.0, kemudian kita ajak orang lain lawan kartel 2.0 ini. Kita cipta musuh, kita ajak orang lain untuk lawan musuh yang kita cipta. Ini banyak meluang masa dalam parti dan inilah juga akan menimbulkan perpecahan dalam parti. Ya. Bukan kita tidak akui, betul dalam parti ini masih ada saki baki dia. Ya. Tetapi saki baki ini harus kita